Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Nabiyyir rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salami wa azkas salawat, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra. Firman Allah ataupun kata Allah yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam, dan menjalankan waktu malam akan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang telah kami berkati di kelilingnya, supaya kami menunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda ketuhanan kami. Sesungguhnya Dialah, yakni Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Menjadi kelaziman kepada umat Islam di seluruh dunia, apabila tiba bulan Rajab, mereka menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum berkhilaf atau bertelengkah dalam menentukan tarikh Isra dan Mi'raj, kerana di masa itu masa yang penuh cabaran, ketika para sahabat menghadapi tekanan dan penindasan. Tetapi peristiwa ini tetap dan sebenarnya berlaku kerana sabit dengan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat radhiyallahu anhum, yang tidak boleh dinafikan. Peristiwa ini sangat besar, bukan sahaja kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh manusia. Firman Allah Taala dalam surah yang sama, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat menjadi ujian kepada manusia. Sebenarnya menjadi ujian kepada manusia. Ada orang-orang yang telah beriman menjadi murtad, menjadi kufur semula, dengan sebab dinyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Peristiwa ini menjadi cabaran yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan yang terlalu tinggi untuk membezakannya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Allah Ta'ala melakukan peristiwa ini banyak pengajaran kepada umat Islam dan seluruh manusia. Bukan sahaja peristiwanya berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itulah juga cabaran yang dihadapi oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Dan seluruh mereka menamatkan ajal mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan peristiwa ini
untuk menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu kerajaannya yang besar. Kerajaan yang tidak ada bandingan dan tandingan. Sekiranya kerajaan di dunia ini melayan tetamu negara dibawa ke dalam bilik gerakan negara untuk melihat segala apa yang dilakukan, perancangan, projek, program, menandakan kekuasaan, kebesarannya. Adapun pada malam Isra' dan Mi'raj itu, Nabi kita Muhammad SAW bukan dibawa dalam satu bilik yang sempit, dibawa ke alam yang luas. Luas di luar daripada kemampuan ukuran akal dan ilmu yang ada pada manusia. Dibawa melawat ke alam langit dan bumi, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Ditunjukkan manusia sejak Adam alaihi salam sehingga manusia yang terakhir, sehingga hari kiamat. Ditunjukkan alam yang nyata dan alam yang gaib, makhluk yang sebaik-baiknya dan makhluk yang sejahat-jahatnya. Perjalanan yang jauh ini memang tidak mampu diukur dengan ilmu yang ada pada manusia sehingga hari ini. Bagaimana boleh dilakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di zaman tidak ada alat-alat yang canggih, kemudian naik ke langit sehingga ke Sidratil Muntaha, mengatasi langit yang ketujuh, sedangkan langit yang pertama bintang cakrawalanya belum mampu diterka dan dikesan oleh manusia. Nak kesan pun tak boleh dengan semuanya dengan alat-alat yang canggih. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu bintang, cakrawala, bulan dan matahari, dan kami jadikan daripadanya serpihan-serpihan yang merejam syaitan-syaitan yang mencoba untuk mencuri rahsia kebesaran Allah yang tak diizinkan, dan kami seksakan mereka dengan azab yang membakar. Kalangan ahli sains angkasa lepas menyatakan bahawa di sana ada bintang, cakrawala yang berada di langit dunia ini tak mampu dikesan kerana jaraknya triliun tahun perjalanan cahaya. Bukan perjalanan udat suara sebagaimana ukuran kapal terbang pada hari ini. Perjalanan cahaya triliun tahun tak mampu diukur dengan berapa jarak kilometer dengan tahun perjalanan yang paling laju sekalipun. Bagaimana boleh dilakukan hanya pada satu malam sahaja? Kepada sesiapa yang memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quranul Karim, perkataan subhana, maha suci Tuhan, mengikut ilmu nahwu maf'ulul mutlaq, kepada perkataan usabbihu subhana, aku mengucap tasbih, mempersucikan Allah dengan setinggi-tinggi dan semulia-mulianya, tidak ada tandingan, tidak sama dengan makhluk, tidak mampu diukur dan dibilang oleh kita. Nikmatnya saja tak mampu dikira, apalagi perkara-perkara yang lain. Perkataan subhana yang diberi pahala yang besar kepada siapa yang menyebutnya. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, yang diulangi bersama-sama dengannya, kalimah-kalimah yang bersama dengannya diampunkan dosa-dosa walaupun laksana pasir yang ada di bumi. Fadilatnya besar
menunjukkan kehebatan perkataan ini. Tuhan yang Maha Suci inilah yang melakukan Isra dan Mi'raj. Tuhan yang Maha Suci inilah yang menjalankan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad yang berjalan sendiri. Tuhan yang Maha Suci yang menjadikan tinggi dan rendah, jauh dan dekat, lama dan sekejap. Tuhan yang Maha Suci yang menjadikan ini semua, menghapuskan tinggi dan rendah, menghapuskan lama masa, menghapuskan sebab-sebab yang ada dalam alam makhluk ini untuk melakukan Isra dan Mi'raj hanya pada satu malam sahaja. Untuk ditunjuk kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam yang besar, bahawa dunia yang kita berada ini habuk yang halus di tengah-tengah alam yang besar. Dijemput menjadi tetamu ketika Nabi SAW dalam ujian setelah dilantik menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Berbeza dengan Rasul-Rasul yang lain yang diutuskan untuk kaumnya sahaja, untuk umatnya sahaja, untuk bangsanya sahaja, untuk negerinya sahaja, dan untuk zamannya sahaja. Diutuskan untuk seluruh dunia, seluruh alam. Memang Rasul yang dilantik di bumi yang kering kontang, yang tidak ada hasil, tak ada sumber ekonomi, tak ada infrastruktur, tak ada asas ekonomi dan politik, tak ada kekuatan. Bagaimana Rasul yang dilantik di tempat yang begini rupa, di tengah bangsa yang buta huruf, yang tak ada asas tamadun sedikit pun? Bagaimana nak menjadi Rasul yang memimpin seluruh dunia negara yang bertamadun sehingga hari kiamat? Belum lagi berdepan dengan Parsi dan Rom, kuasa besar dunia, China, India dan Mesir, negara yang dianggap bertamadun, golongan ahli kitab yang berilmu, ahli falsafah Greek, Yunani, Parsi dan lain-lain, sudah menerima tentangan di Makkatul Mukarramah. Kaum bangsanya sendiri, umatnya sendiri, jahiliyah Arab yang terkenal dengan ganas, paling ganas dalam dunia, paling keras dalam dunia. Bagaimana nak menyampaikan mesej dan risalah kepada seluruh dunia kalau inilah permulaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namun demikian, Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan seorang Rasul yang berjiwa besar, lebih besar dari Rasul-Rasul yang lain yang sebelum daripadanya, daripada Adam sehingga Rasul yang kemudian daripadanya, termasuk Rasul Ulil Azm, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam, mengatasi semua Rasul-Rasul ini. Kehebatan pribadi ditunjuk dalam perjuangan di peringkat awal sebelum berhijrah ke Madinah, sebelum diri kemenangan untuk mendirikan negara dan memimpin masyarakat yang paling majmuk dalam sejarah manusia. Didahulukan dengan tekanan dan penindasan, menjadi adab kepada perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga sahabat-sahabatnya dibelasak, diseksa, ada yang mati, yang cedera. Setelah dua orang yang paling berpengaruh, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang wanita bangsawan yang disegani di Mekah, wafat. Setelah bapa saudaranya Abu Talib, seorang yang disegani di Mekah, juga meninggal dunia, menyebabkan peluang terbuka kepada pemimpin-pemimpin jahiliyah Mekah untuk melakukan apa sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk untuk membunuhnya.
walaupun demikian tidak berganjak. Bahkan lebih maju, lebih ke depan, pergi ke Taif, mengajak penduduk Taif kalangan Bani Thaqif kepada Islam, dengan harapan setelah kaum Quraisy yang ada di Mekah sudah terhalang, mudah-mudahan Bani Thaqif masuk Islam. Tiba-tiba Bani Thaqif lebih kejam, lebih keras, mengerahkan pemuda-pemuda yang samsing, menunggu Nabi SAW dan sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu an di tengah jalan duduk dilantar dengan batu, sehingga jasad kedua-dua orang ini berlumuran darah, berlindung di satu kebun dan bermunajat kepada Allah, dan munajat yang terkenal, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, anta rabbi anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali, hingga akhirnya. Saya baca sebahagian berdoa itu sahaja. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu lemahnya aku dan tiadanya kekuatanku, tiadanya helah dan kira bicaraku dalam menghadapi mereka. Engkaulah Tuhan orang yang lemah ditindas. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa engkau serahkan aku? Adakah kepada musuh, kepada orang yang tidak mengenaliku, ataupun musuh yang boleh melakukan apa sahaja terhadapku? Jika sekiranya tiada murkamu, nascaya aku tidak peduli. Di saat yang begitu rupa, merasakan dirinya kebimbangan, dimurka oleh Allah, belum lagi menjalankan tugas dengan sepenuh. Ini berbeza dengan rasul-rasul yang lain. Bila menemui jalan buntu, berdoa kepada Allah, membinasakan kaumnya. Contohnya dari Musa alaihi salam, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Dan berkatalah Nabi Musa, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, wahai Tuhan kami, engkau beri pada Fir'aun perhiasan dunia dan kekayaan. Dengan kekayaan ini Fir'aun menyesatkan manusia dari jalanmu, menggunakan harta kekayaan untuk menyesatkan manusia dengan rasuah, dengan menggaji orang untuk melakukan apa sahaja kejahatan dan kezaliman. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, malaikat mereka telah melihat azab yang pedih, wahai Tuhan. Tuhan menjawab, diperkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun, maka kamu berdua hendaklah istiqamah, tetap berada di jalan yang betul, jangan berganjak. Jangan ikut jalan orang-orang yang tidak mengerti, yang mahu kejayaan itu cepat, ataupun yang merasakan putus asa, tak ada harapan lagi. Ini doa Nabi Musa. Tuhan suruh istiqamah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kerajaan yang paling zalim, yang paling angkuh dalam sejarah manusia. Sebelumnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, selepasnya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam.
Apa itu Nabi SAW berdoa dengan doa begitu rupa? Datang malaikat nak bantu, nak buat apa saja Nabi tolak. Sampai ke Mekah, malaikat izin nak angkat bukit Mekah, nak hempaskan ke atas orang-orang musyrikin. Nabi kata jangan. Tak apalah, sabar. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak beriman, boleh jadi anak dia, cucu dia, cicit dia, zuriat yang akan datang. Di sinilah ketinggian pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebesaran jiwanya, ketinggian kesabarannya dalam menghadapi ujian. Di saat inilah dijemput menjadi tetamu Allah pada malam Isra dan Mi'raj, untuk ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, ditemukan dengan cabaran-cabaran yang akan tiba, cabaran Yahudi, Nasrani, dunia dan sebagainya, syaitan dan iblis. Ditunjukkan manusia-manusia yang baik yang sudah mati, di mana perginya. Ditunjukkan manusia-manusia yang jahat, di mana perginya. Ditunjukkan syurga dan neraka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul bagi menyatakan kesatuan Islam, kesatuan ad-din. Hanya Islam sahaja ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak ada rasul yang menganut agama yang lain daripada Islam. Tak ada rasul Yahudi, tak ada rasul Kristian. Walaupun penganut Yahudi mendakwa dan mengatakan Nabi Musa adalah nabi pemimpin agama Yahudi. Penganut Kristian mengatakan Nabi Isa adalah pembawa agama Kristian. Tak betul. Semua nabi-nabi adalah menganut Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari, yang berpegang, yang menuntut, yang mengikut lain daripada Islam tak diterima, dan akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk meninggikan Islam mengatasi segala ajaran yang lain, sama ada yang dinamakan agama ataupun ideologi dan teori. Semua rasul-rasul membawa Islam, Islam yang sempurna, Islam yang lengkap, bukan saja dalam hubungan dengan Allah, termasuk dalam hubungan dengan manusia. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul berdakwah, mengajak orang biasa masuk Islam dan mengajak kerajaan-kerajaan di zaman masing-masing patuh kepada Islam, mengislamkan rakyat, mengislamkan negara. Inilah dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Sama saja, tak ada beza. Bermula daripada Adam sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja. Firman Allah Taala, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan sesiapa yang tidak suka kepada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia
menjadi rasul. Dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Pada malam Isra dan Mi'raj ditemukan dengan Nabi SAW di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitil Ma'mur, kiblat kepada malaikat-malaikat di langit. Mengapa Ibrahim dipilih menjadi rasul yang mulia di dunia dan di akhirat? Tuhan mengatakan, bila Tuhan berkata, wahai Ibrahim, Islam, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya dan Nabi Yaqub. Yaqub adalah cucu Ibrahim. Yaqub bin Isa bin Ibrahim. Daripada Nabi Yaqub dilahirkan nabi-nabi Bani Israel, di antaranya Musa dan Isa alaihi wassalam. Nabi Yaqub memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim sama juga memberi wasiat, wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu ajaran, iaitulah Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Ibrahim menjadi contoh seorang Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah. Semua perintah Allah diikut secara menyerah diri, secara menerima. Apabila Allah memilih Ibrahim untuk dilahirkan daripadanya zuriatnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintah Ibrahim menghantar istrinya Hajar bersama dengan anak kesayangan Ismail di bumi Mekah yang kering kontang. Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, bermakna tak ada air. Binatang yang buas tak bersedia nak tinggal di situ, apatah lagi manusia. Ibrahim menunaikan perintah Allah tanpa bertanya, wahai Tuhan, di sana ada tidak infrastruktur, ada kedai ke, ada manusia ke, ada kemudahan asas, ada bekalan apa? Ibrahim tak tanya. Ibrahim terus pergi dan meletakkan isteri dan anaknya di bumi yang kering itu, kerana percaya kepada Allah, rahmatnya. Bila Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala pasti tidak mensia-siakan. Jangan tanya Allah Ta'ala, jangan soal Allah Ta'ala. Apa dia perintah mesti ikut. Sama ada kita tahu hikmat tak tahu hikmat, tetap Allah itu adil, tetap Allah itu penuh dengan rahmat yang tidak terhingga. Jangan tanya apa saja hukum Allah. Inilah makna Islam. Allah menguji Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Setelah membesar, boleh berjalan dengan ayah dia, Ibrahim bersedia menunaikan perintah. Ismail sedia menyerah diri. Allah membatalkan perintah itu. Itu hanya ujian untuk menunjukkan mana Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah dalam semua perkara yang diperintah oleh Allah kepada manusia, menunaikan tugas di atas muka bumi ini, iaitu 3 tugas yang besar. Yang pertama ditugaskan untuk beribadat, yang kedua ditugaskan untuk berkhilafah, yang ketiga ditugaskan untuk menunaikan amanah. Tugas ibadah dinyatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat, mengabdikan diri kepada aku, menyembah aku. Tugas ibadah. Tugas khilafah ataupun khalifah dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Nak jadikan Adam dan zuriatnya khalifah. Lalu malaikat berkata, adakah kau nak jadikan di bumi itu satu makhluk yang akan menumpahkan darah, berbunuhan di antara satu sama lain, yang melakukan kejahatan? Padahal kami makhluk malaikat ini sentiasa memujamu, wahai Tuhan. Mengapa tak tugaskan kami? Malaikat berlomba-lomba nak tunaikan perintah Allah. Mengapa tak tugaskan kami? Tuhan kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu tak layak bertugas di bumi manusia yang layak. Tugas amanah dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan amanah, satu perkara yang dinamakan amanah, kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang. Tiba-tiba makhluk yang besar, bukit, buka, gunung ganang, termasuk gunung Everest yang paling tinggi dalam dunia, langit, semuanya tak pasti enggan, takut. Namun manusia bersedia untuk mengambil tugas ini, dan manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Tugas beribadat itu, yang pertama, menyembah Allah dalam upacara ibadat, ruh dan jasad, harta dan segala nikmat, melalui sembahyang, puasa, zakat, haji, bersumpah dengan nama Allah, bernazar, menyembelih korban, berzikir, bertahmid, bertahlil, berdoa, beristighfar dan lainnya hanya kepada Allah, dengan cara yang diatur, diajar oleh Allah. Mengabdikan diri juga dengan makna patuh kepada semua perintah Allah, halal dan haram, boleh tak boleh, buat itu, buat ini. Bila Allah Ta'ala perintah, tak boleh ditolak. Kerana dalam ayat Isra' dan Mi'raj sendiri Allah Ta'ala menyebut, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah menjalankan waktu malam akan hambanya. Allah menamakan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya. Semua manusia adalah hamba, semua makhluk adalah hamba. Tuhan menamakan kita hamba. Kita bukan rakyat Allah Ta'ala, kita bukan warga negara Allah Ta'ala, kita bukan pekerja Allah Ta'ala, bukan buruh Allah Ta'ala, bukan pegawai Allah Ta'ala. Apa beza di antara hamba dengan nama-nama yang lain? Kalau kita rakyat, warga negara, kita boleh kata tak setuju dengan Allah Ta'ala. Kalau kita pegawai Allah Ta'ala, kita tak setuju dengan Allah, letak jawatan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita ni pekerja Allah Ta'ala, buruh Allah Ta'ala, tak setuju dengan Allah, kita mogok, tunduk perasaan pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Kerana setiap detik hidup kita ni diberi oleh Allah Ta'ala. Nyawa kita, roh kita, denyut degup jantung kita, denyut nadi kita, aliran darah kita, masa jaga, masa tidur, rezeki kita, semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala. Berada di bumi Allah, tak boleh keluar dari bumi Allah Ta'ala. Di mana sahaja kita berada, bila kita tak boleh lari daripada Allah Ta'ala, termasuk diri kita ni Allah yang mengadakan. Kalau Allah tidak mengadakan, tak ada. Termasuk akal kita ni, ada orang yang Tuhan cabut akal dia.
hilang akal. Ada orang cabut akal dia sendiri, minum arak, hentam dadah, hilang akal dia. Macam-macam. Semuanya pemberian Allah. Setiap diri kita adalah daripada Allah. Maka kita adalah hamba kepada Allah. Bila hamba kepada Allah, kalau kita percaya kepadanya, tak boleh tolak apa sahaja peraturan Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak harus bagi seseorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya, Allah sendiri dan Rasul yang dilantik menyampaikan ajaran Allah, membuat sesuatu keputusan, lalu dia membuat pilihan yang lain. Tak ada pilihan yang lain. Disinilah bila mesyuarat. Dalam mesyuarat ataupun bagi pandangan, sahabat tanya, wahai Rasulullah, ini wahyu daripada langit, perintah daripada Allah, ataupun pandangan peribadi? Kalau ini daripada Allah, kami akur. Kalau pandangan peribadi, ini pandangan kami. Ini makna Islam, memperhambakan diri kepada Allah. Bila Allah Ta'ala menurunkan ayat, arak diharamkan. Para sahabat radhiyallahu anhum yang masih menyimpan arak beberapa tempayan di rumah, yang nak dijual, disimpan, dicurahnya sehingga mengalir arak itu di jalan Madinah. Tak timbul nanti habis ni dulu, rugilah, dah keluar modal ni. Tak ada. Terus dicurahnya arak itu. Ini makna Islam, memperhambakan diri kepada Allah. Yang kedua, khilafah ataupun khalifah. Apa makna khalifah ataupun khilafah? Khalifah dengan makna, bukan makna khalifah dalam bahasa Melayu. Khalifah dalam bahasa Melayu, ketua silat gayung. Khalifah ataupun khilafah dalam bahasa Arab, ulama menghuraikan Ibnu Khaldun dalam muqaddimah dia, Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, Abu Ya'la Al-Farad Ahkam Sultaniyah, dan ulama-ulama yang lain mengatakan khilafah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din, menegakkan Islam ini, dan mentarbiyah urusan dunia dengan Islam. Dunia ditarbiyahkan dengan Islam. Ada perkara yang dinaskan, perkara yang didiamkan. Yang dinaskan kita mesti akur. Nah yang umum jangan keluar dari nah umum. Yang didiamkan kita boleh buat kajian, boleh fikir sendiri, terlalu banyak. Perkara yang tak mungkin dipikir oleh akal manusia, akal manusia tak boleh capai, maka dinaskan. Kalau pilih yang lain mesti tak berjaya. Ditunjuk semua malam Isra' dan Mi'raj itu. Peranan khilafah ini membawa Nabi menegakkan, berusaha nak menegakkan negara untuk menjalankan khilafah dengan perjuangan. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menegakkan khilafah dengan perjuangan, bukan dengan percuma. Ada Nabi yang meninggal dunia, wafat sebelum tiba masa. Nabi yang dibunuh. Ada Nabi yang berjaya menegakkan negara. Nabi Daud menegakkan negara, dinamakan khilafah. Khilafah Daud dinamakan khalifah. Nabi Sulaiman anaknya dinamakan raja. Tak penting khalifah ke raja ke presiden ke apa, yang penting iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Ini penting. Tuhan sebut khalifah pun Tuhan sebut, raja pun Tuhan sebut, imam pun disebut dalam Quran. Dalam hadis disebut siasah, politik. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang Melayu tak boleh sebut politik dalam masjid. Sebut politik tak boleh, sebut pemerintahan boleh, kepimpinan boleh. Samalah tu. Sebut bodoh tak boleh, tak cerdik tak apa, padahal sama je. Sama je. Ini dia.
Yang mesti kita faham. Ini. Kemudian amanah. Apa makna amanah? Amanah ni, para ulama tafsir meriwayatkan Allah Ta'ala membentangkan amanah per langit dan bumi, iaitulah merupakan perintah Allah. Terkandung di dalamnya suruhan dan larangan. Allah berfirman, barang siapa yang ikut perintah ini, dia beri kelebihan, nikmat, masuk syurga, kemuliaan. Barang siapa yang lawan, yang derhaka, neraka jawabnya. Maka makhluk, langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang, gerun dan takut, tak bersedia. Maka Allah menentukan manusia yang menjalankan tugas ini, kerana Allah jadikan manusia ini mempunyai keistimewaan. Ada jasad, ada ruh, ada akal, boleh bergerak, boleh berjalan, boleh berfikir, boleh mengurus, sehingga menguasai makhluk-makhluk yang lebih besar daripadanya. Manusialah yang dipilih untuk menjalankan perintah Allah dalam perkara ibadat dan khilafah tadi. Amanah yang paling besar ialah amanah melaksanakan hukum Allah dengan adil. Firman Allah Ta'ala, banyak orang kita bila sebut amanah, cukup dengan kirim surat, simpan barang, hantar barang, itu amanah. Di sana ada amanah yang lebih besar. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah na'imma ya'zukum bih inna Allah kana sami'an basira ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum, menjatuhkan hukuman, melaksanakan hukuman, mengurus hukuman, mentadbir hukuman di kalangan manusia seluruhnya, kerana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Ulama mengatakan manusia ini ialah ummah dakwah dan ummah ijabah. Ummah dakwah ialah umat yang diajak pada Islam, seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Ummah ijabah ialah umat yang sudah menerima Islam. Ada ulama mengatakan ada yang ketiga, ummah yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ummah yang melaksanakan hukuman, ini yang ketiga. Ummah yang bertanggungjawabkan. Ini tiga ummah ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri ialah mereka yang mengendalikan perkara urusan umat Islam. Ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat tabi'in yang mendalami ilmu Al-Quran, buka kitab tafsir. Ulil amri ini dua golongan. Yang pertama, para ulama yang mengetahui ilmu-ilmu Quran dan hadis, mengetahui ilmu agama. Ini ulil amri. Mereka bertanggungjawab memelihara amanah ilmu yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, dengan amanah tak boleh diselewengkan. Mengajar, memberitahu, menyatakan. Yang kedua, ulil amri ialah pemimpin negara yang memerintah, yang melaksanakan hukuman secara amali dalam kehidupan manusia. Ini ulil amri.
iaitulah ulama dan umara, para ulama dan pemimpin. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, bertelengkah dalam satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Ini makna menunaikan amanah. Bagi melaksanakan kewajipan ibadah, khilafah dan amanah ini, manusia tak mampu fikir sendiri dalam semua perkara. Maka Allah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, bermula dengan Adam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan ditamatkan dunia dengan kiamat untuk dilakukan hisab selepas ini. Akhir zaman ini Allah Ta'ala jadikan dunia ini satu saja, dengan alat-alat yang canggih, perhubungan yang cepat, boleh berpindah ke satu negeri dengan cepat, dengan kapal terbang yang laju, alat-alat yang canggih, hubungan antara bangsa dah menjadi bersatu. Maka cukup seorang Rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik. Bukan macam zaman dahulu. Dilantik Nabi Muhammad dengan mukjizat ilmu. Al-Quranul Karim adalah mukjizat ilmu, berbeza dengan mukjizat Nabi Musa, tongkat, dan sebagai untuk lawan sihir. Mukjizat Ibrahim, ketahanan dibakar dalam api. Mukjizat Isa, menghidupkan orang mati, mengubat penyakit. Mukjizat mengikut zaman masing-masing. Di akhir zaman, mukjizat ilmu Al-Quranul Karim dicetuskan di bumi Arab yang kering. Tak ada sekolah, tak ada universiti, tak ada tamadun. Dalam masyarakat butuh huruf, Nabi pun butuh huruf. Menerima Quran, terus ingat Quran itu, dan mengajak orang yang beriman dididik dan diasuh dengan Quran itu dalam semua urusan kehidupan manusia. Semua ilmu yang ada dalam dunia ini mesti bersumberkan Quran. Sama ada ilmu yang dinamakan ilmu akhirat, dunia dan akhirat, atau ilmu duniawi, semua ada dalam Quran. Termasuk ilmu sahih yang diharamkan, disebut dalam Quran. Ilmu yang dilarang, Tuhan larang ilmu sahih, disebut dalam Quran. Segala-galanya berasaskan Quran. Di sinilah banyak para saintis hari ini yang baca Quran masuk Islam. Masuk Islam. Quran sebenarnya mukjizat. Tak boleh lawan Quran ni. Sebenarnya mukjizat. Bahkan pengkaji agama, perbandingan agama, bila dibaca semua kitab-kitab suci ni, Quran adalah sebenarnya daripada Allah, tak boleh lawan. Mereka yang cakap besar tu, ada yang cakap besar tak erti baca Quran pun, tak tahu pun Quran, tak mendalaminya. Yang mendalami secara amanah, Quran adalah mukjizat. Maka Allah memperkasakan Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj, bersemayam berjemaah dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di Baitul Maqdis, menandakan semua Rasul adalah Islam. Tak ada Rasul yang agama lain, semayangnya sama saja. Kemudian di langit dalam perjalanan ditemukan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada Rasul yang ramai pengikut, ada Rasul yang sedikit pengikut, ada Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut langsung. Wahai Muhammad, kewajipanmu menyampaikan. Yang menentukan hidayah itu Tuhan. Kalau orang tak ikut, bukan salahmu, salah dia lah. Tuhan beri hidayah kepada siapa yang layak. Yang tak layak, Tuhan tak bagi hidayah.
walaupun dia orang Arab, walaupun dia ahli kitab, walaupun dia alim, dia tengok batang tubuh Nabi SAW, walaupun iblis yang tengok neraka, syurga dia tengok dah, berdialog dengan Allah Ta'ala, iblis tak dapat hidayah. Jangan main-main. Kita dah ada CD berjala-jala dalam bidang agama. Kalau tak dapat hidayah, sesat jawab dia, walaupun ada ilmu. Ilmu lain, hidayah lain. Ini mesti faham. Iblis adalah pemimpin jin yang ditawan oleh malaikat sebelum kejadian manusia. Memimpin makhluk jin melakukan kejahatan di bumi. Tentera malaikat turun mengalahkan mereka, menawan iblis ini dibawa ke langit, dan iblis bersama dengan malaikat beribadat, mengkagumkan malaikat ibadatnya. Hebat iblis ni buat ibadat. Bila sampai masa Allah menciptakan Adam, Allah memerintah malaikat sujud menghormati makhluk yang diciptakan, yang menjalankan tugas yang besar di bumi. Iblis tak mau sujud, kerana dalam hati dia ada satu sifat, aba wastakbara, enggan dan sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis bercakap dengan Tuhan secara langsung, wahai Tuhan, mengapa kau suruh aku sujud kat dia, pada aku lebih baik pada dia. Aku lebih baik pada dia. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Iblis dia sendiri yang letak markah dia sendiri. Kalau kita masuk pressure, kita buat markah sendiri, lulus banyak masa lah. Kita letak pakat kita sendiri. Beli uniform, beli sendiri uniform. Pulih ke tentera je, lepas tu beli bintang banyak-banyak letak atas pula bau, bubuh sendiri. Orang jenis apa begini, tak laku lah. Angkat diri sendiri. Begitulah ahli-ahli ilmu yang tak dapat hidayah, kerana kerja pada dunia, takut pada dunia dan kemewahannya. Maka ditunjuk pada malam Isra' dan Mi'raj itu gangguan Yahudi, gangguan Kristian, gangguan dunia dan sebagainya, syaitan dan iblis tak dilayan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi di Sidratil Muntaha, disampaikan kewajipan sembahyang 5 waktu, merupakan hubungan secara langsung dengan Allah Ta'ala, hubungan terus dengan Allah Ta'ala. Sembahyang 5 waktu berbeza dengan kewajipan yang lain. Ibadat sembahyang adalah penolong kepada kita dalam menjalankan tugas lain pada sembahyang. Di sinilah disuruh kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Masa musafir diizinkan kita jamak sembahyang masa musafir. Masa hujan pun boleh jamak sembahyang. Trafik jam teruk pada hujan lagi. Trafik jam dengan hujan makna teruk trafik jam lagi. Di mana mengikut maqasidus syariah ialah al-masyaqqah, bukan hujan itu. Kelonggaran yang agama beri, ini bukan masa untuk saya nak syarah bab ini. Ini kena faham kaedah hukum syarak itu, maqasidus syariah yang kita kena faham. Masyaqqah, betul-betul masyaqqah. Sembahyang adalah hubungan secara langsung dengan Allah Ta'ala. Di sinilah kita mesti faham cabaran yang Nabi jumpa malam Isra' dan Mi'raj itu, seruan Yahudi, Kristian, dunia dan kemewahannya. Itulah cabaran yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Nabi tak layan, bertemu dengan Allah selamat. Makna kalau layan, sesat. Dalam sembahyang diajar doa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau nikmati ke atas mereka,
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang sesat, yang diberkai ke atas mereka, yang diberkai ke atas mereka, yang tahu tapi tak ikut, ada ilmu tak pakai dengan ilmu. Ini al-maghdubi alaihim. Bukan saja Yahudi dan Nasrani, termasuklah orang Islam pun, kalau tahu Islam tak ikut. Waladhdallin, yang jahil, yang sesat, tak tahu apa-apa. Sembahyang menjadi pemelihara. Dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, selepas Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemulah dengan golongan Ansar, iaitu orang Madinah yang bersedia menyerahkan tanah air mereka, menyerahkan diri dan harta benda mereka untuk menegakkan negara dan masyarakat. Maka Nabi berhijrah ke Madinah, tinggal dulu Mekah, pergi ke Madinah, menunjukkan tidak cukup bagi Nabi itu mengajak orang masuk Islam saja, semayang saja, puasa, zakat, haji saja. Mesti ada negara yang mendaulatkan syariat Allah. Bila sudah ada negara, Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun menempuh bahaya di tengah jalan. Dalam kisah hijrah, ada sahabat yang mati di tengah jalan ketika berhijrah. Pergi ke Madinah, projek yang pertama mendirikan masjid. Projek yang pertama mendirikan masjid bila Nabi berhijrah. Yang pertama buat Masjid Nabawi. Sepatutnya mereka yang mengkaji perancangan bandar, lihat bagaimana perancangan bandar yang Nabi buat. Masjid di tengah-tengah, semua orang mudah pergi ke masjid. Kita hari ni kalau buat masjid, kalau perumahan, carilah tanah raja atas bukit. Siapa yang tua tak larat nak pergi, ujung masjid terus. Lepas puas-puas kita pilih untuk padang permainan, baru masjid di ujung sana jauh. Cari bukit pula nak tunjuk ke orang ni aku buat masjid. Allah Ta'ala sebut, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, aspek ekonomi, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, memerintah dan menguatkuasakan undang-undang syariat. Mendirikan sembahyang. Mengapa disebut mendirikan sembahyang, tak disebut mendirikan masjid? Kalau mendirikan masjid, sembahyang tak didirikan, tak mencapai tujuan. Mendirikan masjid adalah alat untuk mendirikan sembahyang. Asalnya mendirikan sembahyang, hubungan dengan Allah. Daripada masjid inilah disatukan Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan orang Islam. Kemudian diajak orang bukan Islam, orang bukan Islam diajak bertakluk, bersepahaman. Orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah yang banyak masalah, bukan tak ada masalah, diajak bersama lawan masalah itu. Orang munafik yang pura-pura masuk Islam diajak, dibenarkan datang masjid, tak halau dia. Biar mereka dengar, biar mereka soal. Hujah yas'alunaka 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 dalam Quran. Banyak ayat-ayat itu. Sebab-sebab turun ini untuk menjawab. Dan orang Islam adalah tonggak. Tonggak orang Islam disatukan. Disatukan Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan. Masa ada Nabi, boleh selesai masalah dengan senang. Bila Nabi dah wafat, belum lagi ditanam jenazah Nabi, sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Sebahagian saja mengendalikan urusan mengabomikan jenazah.
Setelah mereka sembahyang masing-masing, tak ada siapa jadi imam. Sembahyang masing-masing. Beza dengan sembahyang jenazah orang lain. Sembahyang jenazah Nabi ini masing-masing yang sembahyang, tak ada imam. Tak ada siapa sanggup jadi imam. Sembahyang masing-masing. Pergi berhimpun ramai-ramai di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian beberapa orang keluarga dan sahabat terdekat mengendalikan urusan. Berbahas di Saqifah Bani Sa'idah, tempat cetak Quran hari ini di Madinah. Di situlah tempat mereka berhimpun. Hari ini dia tempat bangun komplek cetak Quran. Itu Saqifah Bani Sa'idah. Ada 3 calon, iaitulah Ali al-Bait, Sayyidina Ali, Ansar, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Muhajirin, Abu Bakar. Akhirnya majoriti pilih Abu Bakar. Semua patuh pada Abu Bakar jadi khalifah. Selepas negara Islam berkembang, sahabat-sahabat dihantar. Zaman Nabi pun dah ada yang dihantar. Masa Nabi hidup, ada Nabi hantar ke Yaman, Nabi hantar ke Mekah, ke Taif, hantar ke macam-macam. Ada kalangannya, masa Nabi memberi satu hukum yang baru, dinasahkan dia tak ada. Menyebabkan dia hukum pada masa dia ada dengan Nabi. Disinilah timbul masalah khilafiyah. Timbulnya mazhab-mazhab dalam Islam ni. Kerana ada sahabat di Yaman, sahabat di Mekah, Ibn Abbas, di Taif, ada sahabat di ni, menyebabkan berlakunya masalah cabang, khilaf mazhab-mazhab. Apa yang menariknya, zaman tak ada Nabi, zaman tak ada sahabat pun, ulama-ulama mazhab ni tak berkelahi. Mereka berbeza pendapat, tapi tak kelahi. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, Imam Ahmad mengaji dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah sebelum Imam Malik lagi. Imam mazhab ni mengaji antara satu sama lain. Imam Malik kata Allahu Akbar, tangan begitu, tak letak sini. Syafi'i kata tidak, Syafi'i kata kena hubung sini, lain dengan tubuh dia. Kita tak tahu mana yang molek. Itu khilaf ulama. Syafi'i kata qunut, Abu Hanifah kata tak ada qunut. Nabi kata man ijtahada fa asab falahu ajran wa akhta falahu ajrun wahid. Yang berijtihad dia betul 2 pahala, yang tak betul 1 pahala dalam perkara agama. Semua mazhab ini khilaf. Tuhan tahu mana yang betul. Ini kita kena faham. Mana hujah lebih kuat, itu mazhab aku, kata Syafi'i. Malik kata begitu juga. Orang beritahu kat Imam Malik, Imam Syafi'i murid ni kata beri pandangan lain macam mana ni. Kena marahlah ni anak murid apa macam ni. Imam Malik kata boleh jadi pendapat dia betul, pendapat aku salah. Semua orang boleh diterima cakap dia, malaikat orang yang ada dalam kubur ini, kata Imam Malik. Ini pendapat aku rasa ini betul, boleh jadi salah. Dia rasa dia betul, boleh jadi dia salah. Itu perkara yang tidak nyata nas. Perkara yang nahnya nyata, itu tak ada khilaf. Sembahyang 5 waktu diwajibkan. Cara sembahyang rakaat sembahyang ni tak khilaf. Bacaan dia ada khilaf. Kita pergi Mekah, imam tak baca bismillah, Imam Ahmad tak baca bismillah. Imam Ahmad ni murid pada Imam Syafi'i, mengaji dengan Imam Syafi'i. Syafi'i kata bismillah daripada Fatihah wajib, Ahmad kata tak wajib, sunat saja. Kalau ikut tegah Syafi'i tak sah lah, tak baca bismillah. Tapi Syafi'i pergi ke Iraq mengaji dengan ulama-ulama Hanafi, Syafi'i tak baca qunut. Macam mana imam tak baca qunut? Kata qunut kena sunat. Syafi'i kata menghormati Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata menghormati Abu Hanifah. Di sini menunjukkan bagaimana ulama-ulama ni
belajar ukhuwah yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun kita berbeza pendapat, kita bersaudara. Ini tidak berbeza pendapat, berkelahi. Ini tak betul. Ini salah. Pernah zaman penjajah dulu. Zaman penjajah dulu, ada kaum tua, kaum muda. Kita pun tak tahu mana tua, mana muda. Berkelahi masa tu. Yang kaum tua kata pakai beduk, mikrofon tak ada masa tu. Nak beritahu waktu sembahyang pakai beduk lah. Kaum muda kata tak boleh, beduk tak ada zaman Nabi. Yang guru yang kata tak ada ni, ada murid dia. Yang kata ada ni, ada murid dia. Yang kata tak ada beduk, curi beduk malam, beranu ke sungai. Berkelahi pasal beduk. Negeri orang putih jajah. Di India bertengkar pasal tahiyat. Sampai dia kata asyhadu an la ilaha illallah, gerak sekali je. Hambali kata tak, terus bergerak. Kita pergi Mekah ada yang macam ni. Itu Hambali. Terus bergerak ni. Hanafi kata tidak, pakai begitu je. Bergerak tu pakai begitu teruslah. Di India Hanafi banyak. Orang Syafi'i sembahyang masjid Hanafi. Yang Syafi'i buat tangan begini, yang Hanafi keram, dia pegang jari tengah sembahyang. Bertumbuk tengah sembahyang. Bertumbuk tengah sembahyang. Negeri orang putih saja. Ini ulama terbilang. Ulama mazhab Maliki Al-Jassas. Al-Jassas ni seorang alim mazhab Maliki yang mengatakan sunat letak tangan di sini. Dia Maliki, letak tangan di sini. Dia pergi ke Andalus, Spanyol. Masa tu masih dikuasai oleh Islam. Andalus ni mazhab Maliki. Orang tahu Al-Jassas ni ulama besar. Bukan sebarangan ulama besar. Orang tahu nama dia, orang tak kenal dia. Dia pergi ke Cordoba atau Granada, saya tak ingat bandar dia pergi. Terus masuk dalam masjid, Allahu Akbar, letak tangan sini. Semua orang sana tak letak tangan. Ada kan jemaah kata, kafir mana sembahyang dalam masjid kita ni? Man adkhala masjidana hadzal kafir. Siapa dia yang masuk kafir dalam masjid ni? Kan letak tangan di sini. Bertengkaran jahil. Lepas tu baru tahu Al-Jassas, terkejut. Ulama besar dalam mazhab Maliki. Ini dia. Itu masalah agama. Orang Islam zaman dulu boleh bersatu sehingga berdakwah, menyebarkan Islam di seluruh dunia. Walaupun macam-macam mazhab, tak kelahi. Kita hari ini kadang-kadang bertengkar pasal kalah masjid je. Yang ni kata pak persegi, yang ni kata hukum begini, bukan ni. Berbahas pasal kalah masjid. Bermasam muka. Ini tak betul. Benda yang terlalu remeh-temeh. Ini. Nabi telah berjaya mewujudkan ukhuwah. Dan mendirikan masyarakat. Ukhuwah orang Islam dan orang bukan Islam. Ramai orang bukan Islam masuk Islam. Nabi bersabda, bila kamu pergi ke negeri Mesir, Mesir ni ada anak aku dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ni melahirkan anak aku daripada Mesir. Bila kamu pergi Mesir, kamu hendaklah berlaku baik terhadap orang Mesir, kerana ada musaharah aku dengan orang Mesir ni. Maka zaman Sayyidina Umar, orang Islam masuk negeri Mesir. Semua orang Mesir dianggap bersemenda dengan Nabi. Berapa ribu pupu kita tak tahu dah. Padahal anak dia Ibrahim, isteri Maryah Qibtiyah, Nabi suruh bersikap keluarga yang penduduk Mesir. Sehingga orang Mesir yang beragama Kristian Koptik masuk Islam, tinggal segelintir saja. Bukan saja masuk Islam, cakap Arab, tinggal bahasa dia sendiri. Dia pun kata dia Arab juga. Orang Sudan berkata dia Arab, padahal dia Afrika, cakap Arab. Dia adalah Arab, berbahasa Arab. Ini dia. Ini pengaruh Islam berjaya menarik manusia. Kita hari ini macam mana kita nak tarik orang?
ikut Islam. Kita orang Islam tu tak beramal, tak sanggup menelan pahitnya beramal, nak yang manis saja, yang manis saja, yang pahit kita buang. Yang pahit itu obat, yang manis pun obat. Semua ajaran Islam adalah rahmat. Kalau kita baca Quran saja, baca hadis saja, tak amal, samalah dengan kita pergi hospital, jumpa doktor pakar. Doktor pakar bagi obat yang terbaik. Doktor pakar pun tulis obat ni kena makan 2 kali sehari. Kita pun balik ambil kertas tu tanpa diri ni, macam tapak Quran lah, cari kha yang cantik, tapak ayat Quran tu, lepas tu baca makan 2 kali sehari, makan 2 kali sehari. Obat kita tak makan pun. Inilah baca ayat Quran bagaimana dengan tajwidnya, dengan qiraatnya, dengan tartilnya, tapi tak amal. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kita? Di sinilah gambaran Isra' dan Mi'raj ini keseluruhannya gambaran umat Islam. Bagaimana menghayati Islam, sembahyang menjadi penolong, kemudian berkembang seluruh ajaran yang lain yang sanggup menghadapi berbagai-bagai cabaran. Itulah makna Isra' dan Mi'raj. Bukan kita dengar cerita saja. Banyak kita dengar cerita saja, baca cerita dia saja, tak tahu Isra' Mi'raj ni berkait dengan kita. Bukan saja dengan Nabi, duduk seronok cerita saja. Di sini perkara yang sangat penting yang perlu kita hayati bila memperingati Isra' dan Mi'raj yang Tuhan sebut dalam Quran. Quran adalah hudal linnas, petunjuk pada manusia sehingga hari kiamat. Wallahu alam. Aqul